Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Batrisha binti Muhammad Zahadi bersama rakan-rakan saya ingin membentangkan poster yang kami buat yang mengenai hadis maudhu'. Yang pertamanya kita pergi kepada pengertian hadis maudhu'. Yang pertamanya hadis maudhu' ini bermaksud hadis ataupun perkataan seseorang itu dikatakan hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan itu bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor pemalsuan hadis. Yang pertama ialah untuk memburuk-burukkan agama Islam. Ianya banyak dilakukan oleh pihak luar yang kecewa kerana kalah kepada kekuasaan Islam. Yang kedua ialah untuk menarik orang ramai supaya membuat kebaikan. Ianya dilakukan oleh golongan yang tidak memahami ajaran Islam dengan sebaiknya. Seterusnya ialah untuk mencari kepentingan dunia, seperti mengambil hati pemimpin, untuk mendapat kepercayaan dan disayangi pemerintah. Akhir sekali adalah disebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan seperti cacat penglihatan atau sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizati Nadira binti Nurpini. Saya akan membentangkan bahagian ciri-ciri hadis maudhu'. Okey, ciri-ciri hadis maudhu' ni kita boleh tengok dari segi sanad, pada sanad dia dan pada matan dia. Kita pergi ke sanad dahulu, iaitu yang pertama, tanda kepalsuan pada sanad ni. Yang pertama, perawinya adalah dusta dan hadis tersebut hanya diriwayatkan olehnya. Yang kedua, ada petunjuk yang mengukuhkan ada pendustaan. Yang ketiga, perawi mengakui pemalsuan yang dilakukannya. Yang keempat, terbongkar pendustaan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau dari segi matan pula, ciri-ciri hadis maudhu' ni kita boleh tahu tanda kepalsuan dia pada matan tu. Yang pertama, keburukan susunan daripada lafaznya. Yang kedua, kerosakan pada maknanya. Yang ketiga, menyalahi undang-undang ketentuan akal terhadap Allah. Yang keempat, mengandungi dongeng yang tidak dapat diterima. Itu saja daripada saya. Okey, seterusnya contoh hadis maudhu'. Terdapat sebuah hadis dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dinyatakan bahawa Rasulullah SAW memberi nasihat beliau yang bermaksud, jika kamu makan, mulailah dengan mencubit garam dan akhiri dengan makan garam. Kerana dalam garam terdapat ubat bagi 70 penyakit. Yang pertama, lempra, gila dan kusta. Hadis ini disebutkan oleh Al-Haris bin Abi Usaimah dalam Al-Musnad dari Abdul Rahim bin Waqid dan Hamad bin Am dari As-Suri bin Khalid bin Shaddad. Hadisnya cukup panjang, yang disebutkan di atas adalah salah satu cuplikannya. Dalam Al-Fatwa Al-Hadisiyah, ketika perbahasan hadis ini dijelaskan bahawa hadis ini sanadnya gugur, penuh rangkaian perawi yang dinilai cacat. Syekh Al-Haris bin Abi Usaimah dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikhnya. Dalam hadisnya terdapat banyak yang mungkar kerana hadis-hadisnya diriwayatkan dari para perawi da'if dan majhul, yakni tak dikenali. Al-Fatawa Al-Hadisiyah Al-Huwaini. Sementara itu, Ibnul Jauzi juga menyebutkan hadis ini dalam karyanya Al-Madu'at, yakni kumpulan hadis da'if. Ketika sampai pada pembahasan hadis ini, beliau mengatakan bahawa hadis ini tidak sah sampai kepada Rasulullah SAW. Asy-Syauqi juga memberikan penilaian yang sama. Bahkan beliau dengan tegasnya mengatakan hadis palsu. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Jadi, dari semua keterangan di atas dapat disimpulkan bahawa tidak halal bagi kita untuk menyatakan makan secubit garam sebelum atau sesudah makan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini kerana hadis ini adalah merupakan hadis palsu. Okey, kesimpulannya, segala riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan jalan mengada-ada
atau berbohong tentang apa yang tidak pernah diucapkan atau dikerjakan oleh Rasulullah SAW serta tidak pula dipersetujui oleh beliau adalah merupakan hadis palsu. Namun, akibat dari munculnya hadis maudhu' ini, yakni palsu, di antaranya adalah dapat menimbulkan dan mempertajamkan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, mencemarkan peribadi Nabi Muhammad SAW, mengaburkan pemahaman terhadap Islam. Bukan itu saja, ia boleh melemahkan jiwa dan tingkat keimanan bagi seseorang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Jalaluddin dan hari ini kumpulan kami akan menerangkan berkenaan tajuk yang telah diberi, iaitu akad murabahah dalam kewangan Islam di Malaysia, konsep dan dalil Al-Hadis. Okey, pertama-tamanya kita masuk kepada pengenalan. Sistem kewangan berkembang untuk memenuhi keperluan masyarakat mahupun dalam bentuk perkhidmatan perbankan dan kewangan dalam setiap negara. Di samping itu, industri kewangan Islam di Malaysia telah mengalami transformasi yang pesat dalam dekad kebelakangan ini. Bukan itu sahaja, sistem kewangan di Malaysia telah berkembang menjadi salah satu komponen yang kompetitif dan telah menjadi satu pemacu pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara. Malah, Malaysia kini berada pada kedudukan yang terbaik untuk muncul sebagai kewangan Islam antarabangsa, yang mana berikutan pembangunan sistem kewangan Islam yang komprehensif serta semakin liberal dan bersepadu seiring dengan sistem kewangan antarabangsa. Adapun dalam kajian ini, ia telah memberikan tumpuan kepada akad murabahah dalam kewangan Islam di Malaysia dari segi konsep dan dalil dari As-Sunnah dan juga buku-buku rujukan ilmiah. Oleh itu, maka kajian ini bertujuan untuk merangsangkan kefahaman yang tepat serta pentafsiran yang konsisten mengenai keberkesanan dalam akad murabahah yang terkandung dalam sistem kewangan Islam di Malaysia. Okey, seterusnya kita masuk kepada objektif kajian. Yang pertama, bertujuan untuk menilai keupayaan kami dalam mengelas, menganalisis, mentafsir, mengulas dan merumus fakta mengenai akad murabahah dalam kewangan Islam di Malaysia mengikut panduan dan format kajian yang betul. Yang kedua, memahami dan mengetahui lebih mengenai konsep dan dalil Al-Hadis dalam akad murabahah dalam kewangan Islam di Malaysia. Yang ketiga, mengeluarkan dan membincangkan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan akad murabahah dalam kewangan Islam di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizati Nadira binti Nurpini akan membentangkan bahagian pengertian murabahah menurut pandangan para ulama, landasan murabahah dan syarat dan rukun-rukun murabahah. Yang terakhir, modus operandi murabahah. Okey. Pengertian murabahah. Murabahah ni berasal daripada perkataan Arab yang bererti perolehan keuntungan atau tambahan. Menurut pandangan para ulama iaitu mazhab Hanafi, maksud murabahah ialah pengalihan hak milik sesuatu yang dimiliki melalui kontrak pertama dengan harga pertama diikuti dengan tambahan sebagai keuntungan. Manakala mazhab Maliki pula memberikan pendapat mengenai definisi murabahah ialah jual beli barang dengan harga tertentu dengan tambahan sebagai keuntungan yang telah diketahui oleh kedua-dua pihak dalam akad atau perjanjian tersebut. Mazhab Syafi'i pula mendefinisikan murabahah itu iaitu jual beli dengan harga asal atau harga awal maupun yang mempunyai nilai yang sama dengan berdasarkan keuntungan pada setiap bahagiannya. Okey. Landasan murabahah. Landasan murabahah ni kita boleh dapat lihat melalui Al-Quran dan hadis. Kalau dari Al-Quran melalui surah Al-Baqarah ayat 275 iaitu yang bermaksud Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Manakala surah An-Nisa yang ayat
29 yang bermaksud, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Melalui hadis pula dari Syu'aib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarabah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya, rukun dan syarat-syarat murabahah. Rukun murabahah ada 4, iaitu pembeli, penjual, sigha atau akad, dan barang. Syarat-syarat murabahah. Penjual dan pembeli haruslah seorang yang berakal dan tidak dipaksa. Penjual dan pembeli perlulah memahami kontrak yang telah dipersetujui. Seterusnya, penjual memberitahu pembeli berkaitan dengan harga kos modal, kecatatan barang ataupun berkaitan dengan jual beli itu dilakukan secara paksa, dilakukan secara tangguh atau tidak. Sigha pula, akad yang dilakukan juga perlu bebas daripada riba. Barang atau objek yang diakad perlu dalam keadaan yang baik, tidak terdapat kerosakan atau kecacatan pada barang sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Seterusnya, barang tersebut bukanlah sesuatu barang yang diharamkan seperti bangkai. Okey. Seterusnya, modus operandi murabahah. Yang pertama, pembeli tertarik kepada sesuatu aset dan melakukan pembayaran deposit kepada aset tersebut. Kedua, pembeli mendapatkan pembiayaan daripada pihak bank dan melakukan perjanjian untuk membeli aset tersebut pada harga yang telah dipersetujui yang telah termasuk keuntungan. Ketiga, pihak bank membeli aset tersebut kepada pemilik dengan secara tunai. Keempat, hak milik aset berpindah tangan kepada pihak bank. Kelima, pihak bank menjual aset tersebut kepada pembeli dan menyerahkan hak milik aset kepada pembeli pada harga jualan tertangguh termasuk keuntungan yang telah dipersetujui. Dan yang keenam, pembayaran boleh dilakukan secara tangguh dan ansuran dalam satu tempoh masa yang telah dipersetujui antara dua pihak. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Seterusnya kita masuk kepada hadis pertama yang berkaitan dengan akad murabahah. Dalam hadis tersebut diceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah membuat pembelian secara tangguh. Hadis tersebut berbunyi, kami pernah saling menceritakan di hadapan Ibrahim tentang gadaian dalam jual beli as-salam. Maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang pembayarannya akan dibayar oleh beliau pada waktu tertentu di kemudian hari, dan beliau menggadaikan baju besi beliau sebagai jaminan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ianya merupakan hadis yang sahih. Dalam hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW pernah membeli gandum daripada seorang Yahudi dengan harga yang ditangguhkan dan menggadaikan perisai yang akan dia gunakan untuk melindungi dirinya dalam perang sebagai balasan. Ini kerana dia tidak mempunyai makanan di rumahnya. Akhir sekali, kesimpulannya, hukum akad murabahah ini adalah sah, yakni dibolehkan berdasarkan kepada ijtihad ulama. Oleh itu, akad murabahah ini dapat ditakrifkan sebagai suatu transaksi atau penjualan barangan yang bebas daripada unsur-unsur riba, gharar, maisih dan tidak melanggar kepada prinsip-prinsip syariah Islam.
Justru ia adalah merupakan suatu kontrak jual beli pada margin keuntungan yang mana telah dimaklumkan oleh penjual kepada pembeli semasa kontrak itu berlaku. Walau bagaimanapun, dalam apa-apa kontrak jualan dan belian, kos dan keuntungan perlu diketahui dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang melakukan kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang kedua yang berkaitan dengan murabahah. Di sini saya ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, iaitu hadis yang ke-1231 dalam bab kitab Al-Buyu. Dan hadis ini menerangkan mengenai larangan dua jual beli di dalam satu akad jual beli. Dan ini dikisahkan oleh Hanad, di mana Hanad telah memberitahu kepada Abdullah ibnu Sulaiman dari Muhammad ibnu Am, dari Abu Salamah dan dari Abu Hurairah, di mana mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah melarang dua penjualan di dalam satu akad jual beli. Dan yang pertama kita pergi kepada At-Tirmizi. At-Tirmizi atau nama penuhnya Iman Al-Hafiz Abu Hisam Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami At-Tirmizi. Dan dia ni merupakan salah seorang ahli hadis yang terkenal yang meriwayatkan banyak hadis. Dan At-Tirmizi ni pernah berjumpa dengan Hanad bin Sirin, di mana salah satunya terkait dengan hadis di atas, sehingga hadis tersebut telah bersambung dengan Hanad. Dan siapa Hanad bin Sirin ni? Hanad bin Sirin ni atau nama sebenar dia Hanad bin Sirin bin Mus'ab bin Abu Bakar, yang merupakan orang kelahiran Kufah. Beliau dilahirkan pada tahun 152 Hijrah dan meninggal pada tahun 243 Hijrah, di mana beliau berusia 91 tahun. Hanad adalah seorang yang dapat dipercayai dan salah satu gurunya adalah Abdah bin Sulaiman. Dengan melihat gurunya ini, maka sanad hadis ini pada Abdah tersambung. Dan Abdah bin Sulaiman ni ataupun nama sebenar dia Abdah bin Sulaiman bin Hajib bin Zararah, di mana beliau telah dilahirkan di Kufah dan meninggal dunia pada tahun 187 Hijrah. Abdah bin Sulaiman merupakan orang yang dapat dipercayai juga seperti Hanad, dan hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dia ni pernah bertemu dengan Muhammad ibnu Amru untuk belajar. Dan Muhammad bin Amru atau nama sebenar dia Muhammad bin Amru bin Atta, dan beliau ni telah dilahirkan di Madinah pada tahun 37 Hijrah dan meninggal dunia di Madinah pada tahun 120 Hijrah. Muhammad bin Amru mempunyai ramai guru dan salah satunya adalah Abu Salamah. Disebabkan beliau pernah berjumpa dengan Abu Salamah untuk belajar dengan dia, kesimpulannya sanad bersambung pula dengan Abu Salmah. Abu Salmah bin Abdul Rahman bin Auf Al-Quraisy Az-Zahiri Al-Madani, yang dilahirkan di Madinah pada tahun 222 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 94 Hijrah di Madinah. Abu Salmah pernah berguru dengan Abu Hurairah. Jadi kita dapat simpulkan bahawa sanad bersambung dengan Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah ni merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Disebabkan Abu Hurairah ini merupakan sahabat Rasulullah SAW, jadi sanadnya bersambung sehingga baginda Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita pergi kepada matan penuh hadis. Hadis di atas mempunyai kaitan dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 mengenai larangan memakan harta yang didapatkan dengan sia-sia. Dan apa yang dapat disimpulkan, hadis ini tidak dilihat bercanggah dengan Al-Quran sehingga dalam lafaz, makna dan ketetapannya sah diambil kira. Ijma' ulama' menyatakan bahawa hukum jual beli atau lebih di dalam satu kontrak adalah haram kerana mengandungi unsur gharar dan riba. Jika melakukan dua jual beli dalam satu akad, lebih-lebih ia tidak jelas, gharar dan riba boleh menyebabkan seseorang itu dizalimi dan tidak dapat sebarang keadilan. Hasil dari penelitian matan di atas, hadis ini adalah sahih dan ia dapat dijadikan garis panduan untuk hukum-hukum Islam. Namun, menurut buku Fiqh Muamalah Al-Mu'asyirah Dr. Usman Sabir, sah hukum jual beli jika tidak terdapat gharar, dan beliau juga berpendapat bahawa semua ulama mempunyai
pendapat yang berbeza tentang hukum menggabungkan dua akad. Sebahagian ulama menyatakan boleh seperti Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Juga Qadhi dari ulama Hambali. Sebahagian ulama juga menyatakan tidak boleh berbuat sedemikian, iaitu mazhab Hanafi, Zahiriyah dan mazhab Hambali. Dr. Usman Sabir mentarjihkan bahawa pendapat yang membolehkan adalah pendapat yang paling kuat. Hal ini kerana objek yang dibeli dan akad perlukan iwat. Boleh dilakukan secara asing dan boleh digabung sekaligus. Antara dalil yang menguatkan pendapat yang boleh menggabungkan akad jual dan ijarah adalah kaedah kasar dalam pertukaran. Tidak ada dalil yang mengharamkan kerana mempunyai dasar istishab. Akhir sekali, kesimpulannya, hukum akad murabahah ini adalah sah, yakni dibolehkan berdasarkan kepada ijtihad ulama. Oleh itu, akad murabahah ini dapat ditakrifkan sebagai suatu transaksi atau penjualan barangan yang bebas daripada unsur-unsur riba, gharar, maisih dan tidak melanggar kepada prinsip-prinsip syariah Islam. Justru, ia adalah merupakan suatu kontrak jual beli pada margin keuntungan yang mana telah dimaklumkan oleh penjual kepada pembeli semasa kontrak itu berlaku. Walau bagaimanapun, dalam apa-apa kontrak jualan dan belian, kos dan keuntungan perlu diketahui dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang melakukan kontrak.